Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Kami grup 1 pada hari ini akan berkongsi berkenaan tentang subtopik 1.3 iaitu sistem ekonomi. Baiklah, pada hari ini topik yang akan dibincangkan secara mendalam iaitu berkenaan tentang sistem ekonomi kapitalis. Apakah itu maksud sistem ekonomi kapitalis? Sistem ini di mana masalah asas ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga tanpa campur tangan kerajaan. Maka di sini apa kata kunci yang boleh kita highlightkan di sini ialah masalah asas ekonomi diselesaikan tanpa campur tangan kerajaan. So bila ingat kapitalis, ingat yang mana semua masalah asas ekonomi ini diselesaikan tanpa campur tangan kerajaan. Maksud dia pihak swasta lah, pihak kerajaan tidak termasuk. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis ini mempunyai banyak nama, iaitu laissez-faire dan juga sistem ekonomi pasaran bebas. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ada 5. Objektif pengeluaran, pemilikan sumber, persaingan, agihan pendapatan, kaedah membuat keputusan. Untuk objektif pengeluaran, sistem ekonomi kapitalis dia keluarkan barang dan perkhidmatan dengan kaedah yang paling cekap. Mereka juga akan kurangkan kos supaya untung dapat dimaksimumkan. Untuk sistem ekonomi kapitalis, diorang menggunakan faktor pengeluaran tu hanyalah untuk kepentingan persendirian. Yang kedua, kita ada pemilikan sumber. Faktor pengeluaran yang dimiliki oleh pihak swasta sahaja. Mereka bebas untuk menentukan bagaimana faktor pengeluaran digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Maksudnya kat sini pihak swasta dia berperanan penting untuk mengawal ekonomi dan pihak kerajaan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri yang seterusnya ialah persaingan. Persaingan ni wujud dalam pasaran di mana pemilik faktor ni dia akan bersaing antara satu sama lain untuk memperoleh pendapatan faktor yang tertinggi mungkin. Persaingan dalam pasaran mendorong pemilik faktor menggunakan sumber secara cekap. Seterusnya, agihan pendapatan. Agihan pendapatan ialah pembahagian wang, iaitu pembahagian jumlah pendapatan antara individu atau kumpulan dalam ekonomi. Ianya dilakukan untuk memastikan tidak berlaku jurang yang besar antara orang berpendapatan tinggi dan rendah. Contohnya, memberi wang mengikut taraf kehidupan dan isi bulanan rumah, supaya orang kaya tidak terus kaya meninggalkan orang miskin yang akan terus kekal miskin. Seterusnya, ciri yang terakhir pula ialah kaedah bagi membuat keputusan. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, individu dan pihak swasta mempunyai kuasa dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi melalui mekanisme harga. Mekanisme harga ini pula merupakan sistem di mana permintaan daripada masyarakat dan penawarannya akan dikeluarkan daripada pengeluar bagi menentukan harga sesuatu barang tanpa campur tangan daripada kerajaan. Jadi boleh nak diringkaskan di sini, kerajaan ni memang tak terlibat langsung lah dalam menentukan harga barang sesuatu itu. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membincangkan serta membentangkan tentang kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Kebaikan sistem ekonomi kapitalis. Kebaikan sistem ekonomi kapitalis yang pertama ialah kegiatan ekonomi diselaraskan sendiri dengan cekap. Di sini kita boleh lihat sistem ekonomi kapitalis dia tak ada campur tangan kerajaan. Lepas tu pula harga produk yang firma tu keluarkan dia yang letak sendiri. Harga tu dia yang tentukan sendiri. Lepas tu cara sistem ekonomi kapitalis ni dia menyelesaikan masalah asas ekonomi dan juga menyelesaikan masalah lebihan penawaran dan lebihan permintaan melalui mekanisme harga. Jadi dia jadi dapat diselesaikan dengan cekap
serta dapat menstabilkan keseimbangan pasaran. Kebaikan sistem ekonomi kapitalis yang kedua ialah faktor pengeluaran digunakan secara optimum. Apa yang boleh dijelaskan di sini ialah individu yang ingin mengeluarkan barang ataupun sesuatu produk, dia bebas buat keputusan untuk keluarkan barang berdasarkan sumber ekonomi yang dia ada dengan cekap. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis ni juga dia akan gunakan kaedah yang cekap ataupun yang baik, ataupun kita boleh cakap pengeluar akan gunakan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi secara optimum dan sebaik mungkin untuk mencapai objektifnya, iaitu memaksimumkan keuntungan. Kebaikan yang seterusnya ialah individu mempunyai insentif bekerja yang tinggi. Pulangan faktor bergantung kepada kecekapan faktor terhadap individu yang mempunyai insentif bekerja yang tinggi. Bila individu tu ada insentif bekerja yang tinggi, diorang dapat mengumpul kekayaan dan memiliki harta secara sendiri untuk memaksimalkan kepuasan dan juga pendapatan. Selain itu, dapat menggalakkan perkembangan ekonomi. Persaingan di kalangan pengeluar dapat menyebabkan pengeluar untuk membaiki teknik pengeluaran diorang dan menghasilkan keluaran yang baru. Dan akhir sekali, menggalakkan perkembangan ekonomi. Kebebasan untuk memiliki harta persendirian menggalakkan masyarakat untuk menabung. Bila menabung, individu dapat sediakan modal untuk menyokong pelbagai aktiviti pelaburan. Seterusnya ialah kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Kelemahan yang pertama ialah kegiatan ekonomi yang tidak stabil. Kegiatan ekonomi sistem ini dipengaruhi dengan perubahan permintaan dan penawaran. Maksudnya, corak permintaan dan penawaran selalu berlaku. Contohnya, mungkin terdapat permintaan yang tinggi tetapi penawaran yang rendah, dan mungkin juga terdapat permintaan yang rendah tetapi penawaran yang tinggi. Apabila perubahan ini kerap berlaku, muncul masalah seperti inflasi apabila ekonomi melambung tinggi yang menyebabkan wang dan barang kurang nilai, dan masalah pengangguran apabila ekonomi meleset yang menyebabkan terdapat individu yang tiada pekerjaan dan kurang pendapatan. Ketidakstabilan kegiatan ekonomi ini membuatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan secara berterusan dan hanya tinggal di peringkat ekonomi yang sama. Yang kedua pula ialah agihan pendapatan yang tidak setara. Persaingan dalam pasaran dalam sistem ekonomi ini lebih memihak kepada golongan berada, iaitu golongan yang kaya. Apa yang dimaksudkan lebih memihak itu ialah individu atau firma yang lebih berduit lebih banyak dapat mengeluarkan barang dan menggunakan sumber ekonomi yang ada, manakala mereka yang kecil tidak mempunyai peluang untuk bersaing dengan pihak yang lain. Persaingan ini membuatkan jurang agihan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin semakin besar. Yang kaya semakin kaya kerana persaingan lebih memihak kepada mereka, dan yang miskin semakin miskin kerana tidak mampu menaingi mereka yang kaya. Jurang yang besar ini boleh menyebabkan terjejasnya ketenteraman masyarakat. Mereka yang miskin mungkin akan membuat rusuhan dan protes kepada mereka yang berada dan menyebabkan berlakunya pergaduhan. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang ketiga adalah kegagalan dalam menyediakan barang awam. Barang awam contohnya lampu jalan tidak disediakan oleh firma kerana motif firma ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Contohnya, jika firma sediakan lampu jalan, adakah diorang dapat keuntungan? So, diorang tak dapat keuntungan, jadi firma hanya akan menyediakan barang yang memberi keuntungan yang maksimal. So, sistem ekonomi kapitalis yang keempat adalah wujudnya monopoli dalam pengeluaran. So, akan ada persaingan antara firma kecil dengan firma besar. So, lama-kelamaan firma kecil yang tak dapat kekal atau survive dalam industri, akhirnya akan menyebabkan firma sahaja yang dapat bertahan dalam industri. Dan bila firma kecil dah keluar daripada industri, hanya meninggalkan firma besar. Lalu hal itu akan mewujudkan monopoli dalam pengeluaran. So, firma monopoli sengaja menyihatkan pengeluaran untuk mengenakan harga yang tinggi. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang kelima adalah wujudnya kesan luar yang negatif. So, tujuan firma ni adalah untuk memaksimalkan keuntungan. So, firma tidak akan mengambil kira kesan negatif yang akan wujud yang merugikan pihak lain. Contohnya, tindakan
owner atau pengelola yang membuang sisa kimia ke sungai untuk menjimatkan kos pengeluaran persendirian. Hal ini menyebabkan nelayan di sepanjang sungai menanggung hasil terdapat ikan yang semakin kurang.